Berhormat Tuan Khalid bin Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tebuk atap, pintu belakang. Sila jawab, soalan lapang. Tak kena, tak masuk. Mana pula soalan lapang? Kena. Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh nak jawab ke tak nak jawab pantun? Datuk Yang Dipertua, soalan yang baik daripada mantan Menteri KWP, walaupun pantunnya tidak berapa saya tertuju. Untuk makluman yang berhormat, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL telah menyediakan draft Plan Struktur Kuala Lumpur 2040, PSKL 2040 bermula 2 Januari 2018 bagi menggantikan Plan Struktur Kuala Lumpur 2020. Ianya telah dipamerkan kepada orang awam pada 18 Februari 2020 sehinggalah 18 Mei 2020 melalui pelbagai kaedah, iaitu: pertama, pameran di ruang lobi menara di BKL 1, pameran bergerak di pusat-pusat membeli belah dan pejabat cawangan-cawangan di BKL. Yang ketiganya, taklimat secara terus atas talian melalui medium Facebook dan juga YouTube, dan juga sesi penerangan kepada badan-badan profesional dan juga ahli Parlimen Kuala Lumpur. Seterusnya, tindakan yang akan diambil bagi mewartakan draft PSKL 2040 adalah seperti berikut: melaksanakan sesi pendengaran awam ke atas pandangan atau bantahan yang diterima oleh ahli jawatankuasa yang dilantik di kalangan ahli badan profesional, ahli akademik, mantan pegawai Plan Malaysia dan mantan pegawai kanan di BKL. Kedua, penyediaan pindaan draft PSKL 2040 berdasarkan laporan pengesyuran oleh ahli jawatankuasa pendengaran dan juga pandangan awam. Ketiga, kelulusan oleh menteri berdasarkan nasihat ahli lembaga penasihat perancang wilayah persekutuan, dan pewartaan PSKL 2040 yang dijangka pada Disember 2020. Ianya akan menggantikan PSKL 2020 yang diwartakan pada November 2004. Merujuk pula kepada penyediaan draft Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040, iaitu PTKL 2040 pula, kajian tersebut telah dimulakan pada 18 Oktober 2019 yang kini pada peringkat penyediaan draft PTKL 2040 yang dijangka akan diselesaikan pada Disember 2020 ini. Bagi memastikan penyediaan draft PTKL 2040 mengambil kira kepentingan warga kota dan semua pihak berkepentingan, beberapa sesi penglibatan awam juga telah dan akan dilaksanakan seperti berikut: sesi santai Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama YB Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai wakil penduduk, sesi penerangan dan perbincangan kumpulan fokus bersama Persatuan Penduduk, Komuniti Perniagaan, Badan Profesional dan Badan Bukan Kerajaan. Yang ketiga, sesi Technical Working Group iaitu TWG bersama agensi-agensi kawal selia, Tanah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP, agensi utility dan juga pihak berkuasa persempadan, dan kaji sedik secara atas talian kepada Persatuan-Persatuan Penduduk Kuala Lumpur. Selepas saja PSK 2040 mula berkuasa, draft PTKL 2040 akan dipamerkan bagi memberi peluang kepada semua peringkat warga kota, orang awam dan pihak berkepentingan untuk sama-sama meneliti dan memuatkan pandangan bagi menambah baik draft PTKL 2040 yang disediakan. Yang Berhormat, soalan tambahan. Puan Yang Dipertua. Okey. Baik. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL yang alhamdulillah kelihatan ingin meneruskan legasi penyediaan PSKL dan PTKL, dan saya harap bahawa ianya akan diwartakan dan tidak dilakukan seperti mana menteri-menteri yang sebelum ini, di mana PSKL dan PTKL tidak diwartakan walaupun telah diadakan pendengaran awam dan sebagainya. Soalan tambahan untuk makluman saya, memandangkan menteri wilayah yang baru adalah seorang town planner yang bertauliah, saya ingin tahu kenapa Plan Malaysia tidak dikekalkan
di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Ya, sedangkan Plan Malaysia adalah satu jabatan yang terdiri daripada golongan perancang bandar dan mereka telah berada di bawah Kementerian Wilayah sebelum ini. Silakan Yang Berhormat. Soalan yang baik daripada mantan menteri. Sebenarnya Plan Malaysia, walaupun kita ingin kekalkan dalam Kementerian Wilayah Persekutuan pada masa yang sama, saya difahamkan perbincangan untuk menukar itu telah diadakan daripada kerajaan yang lepas dan juga sebagainya, dan ianya adalah keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua. Puan Yang di-Pertua. Segambut. Segambut, silakan. Terima kasih. Saya nak tanya, bagaimanakah panel pendengaran awam dipilih oleh Kementerian Wilayah ataupun DBKL untuk mendengar semua bantahan Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 ini? Seperti yang telah saya katakan tadi, bahawa selain daripada technical working group dan juga semua agensi-agensi, panel-panel yang dipilih ini adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang diberikan oleh agensi-agensi yang berkenaan dan juga daripada yang melibatkan juga daripada Persatuan Penduduk dan juga MPP. Panel yang mendengar pandangan orang awam. Yang Berhormat Segambut, kena tunggu dijemput. Saya pergi pada soalan seterusnya. Dah jawab lah. Kalau tidak, bagi jawapan bertulis. Okay, saya akan berikan jawapan yang bertulis yang lengkap. Terima kasih.